Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Saya harap semua dalam keadaan sehat dan ceria-ceria selalu. Bertemu lagi kita di dalam subjek sirah tahun 3 Jakim. InsyaAllah hari ini kita akan sambung pelajaran yang ke-8, pelantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, di bawah tajuk Senarai orang yang mula-mula beriman, dakwah secara terbuka dan tentangan kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi murid-murid boleh tanda tangan, baca doa, mula belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما واجعل لي من الصالحين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين آمين يا رب العالمين. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, di akhir pembelajaran boleh dapat menyenaraikan golongan-golongan pertama yang memeluk Islam. Kedua, murid dapat menyatakan sebab-sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara rahsia dan terbuka. Yang ketiga, di akhir pembelajaran boleh dapat menyatakan bentuk dan sebab penentangan kaum musyrikin Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sebelum ni kita dah belajar tentang peristiwa pelantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dakwah secara rahsia. Hari ini insya-Allah kita akan masuk kepada dakwah secara terbuka dan tentangan kafir Quraisy terhadap umat Islam. Okey. Senarai orang-orang yang mula-mula beriman kepada Allah. Yang ini di dalam tajuk dakwah secara rahsia. Dakwah secara rahsia ada berapa orang? Ada lebih kurang 40 orang kan. Pada awal dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat lebih kurang 40 orang Islam yang memeluk orang-orang Quraisy yang memeluk Islam. Jadi ini antaranya lah, antara orang-orang yang mula-mula beriman kepada Allah. Ada golongan wanita, ada golongan lelaki, ada golongan kanak-kanak dan ada golongan hamba, dan ada juga golongan daripada pengasuh Nabi dan para sahabat. Okey. Golongan wanita yang mula-mula beriman kepada Allah iaitu Sayyidatuna Khadijah. Sayyidatuna Khadijah. Siti Khadijah lah kalau kita. Sayyidatuna ni kalau bahasa Melayunya Siti. Siti Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini golongan wanita. Golongan lelaki pula iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat karib, sahabat yang rapat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang ketiga iaitu golongan kanak-kanak, ialah Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib merupakan sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan golongan hamba ialah Zaid bin Harithah.
Zaid bin Harithah, yang dijadikan anak angkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah dibebaskan. Zaid bin Harithah ni siapa? Anak angkat Nabi Muhammad. Dia merupakan hamba yang telah dibebaskan. Nabi bebaskan dia dan menjadikan dia anak angkat. Kemudian pengasuh Nabi sendiri, pengasuh Nabi iaitu Ummu Aiman. Pengasuh Nabi siapa nama? Ummu Aiman. Kemudian para sahabat. Okey, para sahabat antaranya para sahabat yang memeluk Islam melalui Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar yang dakwah mereka ni memeluk Islam. Antaranya ialah Uthman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah dan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ini antara sahabat-sahabat yang memeluk Islam melalui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Okey, baik. Kemudian kita tengok dakwah secara terbuka. Okey, selepas 3 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara rahsia, kaum muslimin semakin bertambah ramai dan berita ini tersebar di kalangan penduduk Mekah. Jadi orang-orang Mekah pun mendengar berita tentang dakwah secara rahsia ni. Lalu Allah pun memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdakwah secara terang-terang melalui firman-Nya dalam surah Al-Hijr ayat 94. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Maksudnya, maka sampaikanlah secara berterus terang apa yang diperintahkan kepadamu wahai Muhammad, dan janganlah engkau hiraukan tentangan kaum musyrik itu. Ini suruhan Allah supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara terang-terang, terbuka, secara terus terang. Itu maksudnya. Terbuka ni maksudnya dia dakwah secara jelas, secara terang-terang. Okey, kita tengok kat mana Nabi berdakwah secara terang-terang ni. Okey, Nabi berdakwah secara terbuka ni di Bukit Safa. Okey. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus menaki Bukit Safa dan menyeru kaum musyrikin Mekah berkumpul untuk mendengar dakwahnya. Nabi naik dekat Bukit Safa, Nabi pun panggil semua kaum musyrikin ni berkumpul dekat Bukit Safa untuk dengar dakwahnya. Rasulullah SAW menyatakan bahawa baginda adalah Rasul yang diutuskan kepada manusia untuk mengingatkan mereka tentang azab api neraka yang pedih. Rasulullah SAW berdiri di Bukit Safa lalu memberitahu kepada masyarakat Quraisy tu tentang azab api neraka yang pedih. Okey, ini seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di dalam ucapannya, di dalam dakwahnya. Okey. Yang pertama tentang mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya. Tauhid ni maksudnya sembah Allah, menjadikan Allah yang esa, Allah sahaja yang layak disembah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Sebab apa? Sebab waktu ni orang-orang musyrikin ramai yang menyembah berhala, menyembah bukit, menyembah matahari, menyembah benda-benda yang dikira benda yang yang dikira benda tu Tuhan untuk dia. So benda tu syirik, benda tu bertentangan dengan
dengan akidah Islam, akidah agama kita. Jadi Rasulullah pun ajak orang-orang ini semua hanya mentauhidkan Allah sahaja, tidak menyekutukannya. Okey. Kemudian yang kedua, percaya kepada hari kiamat dan balasan syurga. Ketiga, melakukan amal kebaikan sesama manusia. Dan yang keempat, berbelas ihsan terhadap golongan yang lemah. Okey, baik. Itu antara seruan Rasulullah SAW. Abu Lahab, bapa saudara Nabi Muhammad, yang mendengar seruannya itu terus menentang dan mengherdik dengan berkata, celaka kamu Muhammad. Adakah ini sahaja yang ingin kamu katakan dengan mengumpulkan kami semua di Bukit Safa ini? Maka Allah pun turunkan Allah menurunkan surah Al-Masad. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Binasalah kedua-dua belah tangan Abu Lahab dan binasalah ia bersama. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Harta dan segala yang diusahakannya tidak dapat menolongnya. Sayasla naran zata lahab. Dia akan menderita dengan bakaran api neraka yang marak menjulang. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan isterinya juga seorang pembawa kayu api. Fi jidha hablum min masad. Di lehernya ada sejenis tali-tali yang dipintal. Okey, ni celaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Abu Lahab. Kenapa? Kerana Abu Lahab lah antara orang yang pertama yang menentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mana Nabi Muhammad berdakwah di Bukit Safa, dakwah secara terbuka. Pakcik Nabi Abu Lahab ni siapa? Bapa saudara ataupun pakcik Nabi sendiri, yang menentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara terus terang, secara terbuka. Okey. Lalu Allah pun turunkan ayat tersebut, surah Al-Masad. Okey, baik. Kemudian selepas itu, setelah peristiwa itu, Allah pun memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada kaum kerabatnya. Okey. Kemudian namun dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditentang hebat oleh musyrikin Mekah, termasuklah Abu Jahal dan Abu Lahab. Abu Jahal pakcik Nabi, Abu Lahab ni pun pakcik Nabi juga. Bapa saudara. Abu Talib. Okey, murid-murid, jangan keliru ya. Di sini ada 3 orang Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib. Abu Talib ni pakcik Nabi yang baik. Pak saudara Nabi yang membela Nabi lah, membela Islam. Kalau Abu Jahal dengan Abu Lahab ni pakcik Nabi yang menentang dakwah Nabi. Okey, Abu Talib, bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sentiasa menjadi pelindung setia baginda. Abu Talib, bapa saudara Nabi yang sentiasa melindungi baginda, melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang-orang Quraisy Mekah ingin menghalang dakwah Nabi dengan berjumpa Abu Talib untuk memintanya supaya menasihati dan menegah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada mencela amalan sembahan berhala mereka. Orang musyrikin Mekah ni, dia orang hari-hari menyembah berhala. Tiba-tiba datang Nabi Muhammad mencegah
Nabi Muhammad melarang mereka menyembah berhala. Jadi mereka pun tak berpuas hatilah dengan Nabi. Kenapa Nabi nak halang mereka menyembah berhala, sedangkan nenek-nenek moyang mereka dah lama dah amalkan penyembahan berhala itu. Itu sebab musyrikin Mekah diorang tentang dakwah Nabi. Sebab Nabi tak bagi kepada, Nabi tak membenarkan kaum musyrikin Mekah ni menyembah berhala. Nabi menyuruh mereka sembah Allah, sembah Allah. Jadi orang musyrikin Mekah ni jumpa Abu Lahab supaya nasihatkan Nabi supaya Nabi tidak menegah ataupun mencela amalan-amalan syirik yang orang-orang musyrikin Mekah buat. Pertambahan umat Islam menyebabkan kaum musyrikin menemui Abi Talib. Sekali lagi mereka mengugut supaya menghalang baginda menyebarkan Islam atau mereka sendiri menghalangnya. Jadi orang musyrikin Mekah pun dia tengok orang Islam ramai yang masuk Islam. Lalu dia jumpa lagi sekali Abu Talib. Dia mengugut supaya Abu Talib ni menghalang Nabi Muhammad daripada menyebarkan agama Islam ni. Ataupun kaum musyrikin sendiri yang akan menghalangnya. Maka bermulalah penyiksaan kaum Quraisy terhadap umat Islam, sehingga terdapat di kalangan kaum muslimin yang mati syahid. Kita tengok tentangan apa orang kafir Quraisy ini buat. Kafir Quraisy ini buat kepada dakwah Nabi Muhammad ataupun kepada umat Islam ataupun kepada Nabi Muhammad itu sendiri. Penentangan dan permusuhan Arab Quraisy terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin hebat sejak baginda mula berdakwah secara terbuka. Sebab utama kaum Quraisy menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama kerana mereka melihat pertambahan umat Islam yang semakin ramai. Makin lama makin ramai. Jadi mereka pun rasa tergugat, rasa terancam kerana dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak supaya menyembah Allah. Jadi mereka rasa terancam lah. Kemudian nombor 2, pembesar Quraisy bimbang kedudukan mereka diambil oleh Rasulullah. Yang ketiga, ajaran Islam bertentangan dengan amalan nenek moyang mereka yang menyembah berhala sebagai Tuhan. Lepas tu, pada mulanya Rasulullah SAW diejek dan disakiti, terutamanya semasa baginda menuju ke masjid. Rumah baginda turut dibaling najis. Dahsyatnya. Rumah Rasulullah SAW dibaling najis. Siapa yang membaling najis ni? Ni Abu Lahab. Abu Lahab, pakcik Nabi sendiri, bapa saudara Nabi itu sendiri yang meletakkan najis di hadapan pintu rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan isterinya yang bernama Ummu Jamil binti Harb juga selalu mencaci serta mengumpat baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah kaum Quraisy gagal menghalang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ditawarkan harta kepada Nabi, pangkat dan wanita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam supaya menghentikan segala dakwahnya. Kaum muslimin turut diseksa, antaranya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ni siapa? Bilal, orang muazzin yang pertama dalam Islam, orang yang pertama melaungkan azan di dalam Islam, yang dijemur tengah panas. Bilal bin Rabah ni diseksa, kena jemur di tengah panas dan dihempak batu besar. Dahsyat. Kemudian Umar bin Yasir diseksa dengan dipakaikan baju besi,
di bawah panas matahari dan keluarganya diseksa sehingga meninggal dunia. Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib pula dipulaukan masyarakat Mekah. Golongan hamba dan lemah dilarang memeluk Islam. Ini betul-betul siasat orang musyrikin terhadap orang Islam. Kaum musyrikin Mekah juga mengugut akan membunuh sesiapa yang menerima ajaran Islam. Malahan segala urusan dengan urusan orang Islam ini dihentikan. Okey, baik. Jadi selesai pembelajaran kita pada hari ini. Murid-murid boleh buka buku inovatif, buat latihan muka surat 40, 41 dan 42. Okey, muka surat 40. Gariskan jawapan yang betul. Al-Arqam telah menjadikan rumah kedai sebagai tempat ibadah. Nombor 2, Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama di mana? Di Gua Hira, Gua Thur. Nombor 3, wahyu kedua mengandungi perintah supaya apa? Menyampaikan, menyebarkan ajaran kepada umatnya. Nombor 4, pada peringkat permulaan Nabi Muhammad SAW melaksanakan dakwah secara apa? Secara sulit, secara terbuka. Ini pada peringkat permulaan. Kemudian nombor 3, soalan ketiga, soalan subjektif. Tuliskan nama orang-orang yang mula-mula memeluk Islam, orang-orang yang mula-mula beriman. Daripada golongan wanita siapa? Daripada golongan lelaki siapa? Daripada golongan kanak-kanak siapa? Daripada golongan hamba siapa? Tadi Ustaz dah terangkan golongan yang mula-mula memeluk Islam. Okey, ini golongan daripada wanita, Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Golongan daripada lelaki, Abu Bakar As-Siddiq. Golongan daripada kanak-kanak, Ali bin Abi Talib, merupakan sepupu Nabi Muhammad. Golongan daripada hamba iaitu Zaid bin Harisah. Ini golongan yang mula-mula memeluk Islam. Okey, baik. Kita tengok soalan seterusnya. Bulatkan jawapan yang betul. Tempat Rasulullah SAW berdakwah secara rahsia, secara terbuka. Tempat Rasulullah SAW berdakwah secara terbuka di bukit apa? Bukit Cina, Bukit Safa, Bukit Bendera, Bukit Kuda. Nombor 2, siapakah yang telah mengherdik Rasulullah SAW? Siapa? Abdullah, Aminah, Khadijah, Abu Lahab. Nombor 3, siapakah Abu Lahab di sisi Rasulullah? Abu Lahab ni jadi macam mana dengan Rasulullah? Datuk, bapa saudara, anak. Nombor 4, surah yang memerintahkan berdakwah secara terang, secara terbuka, dakwah secara terbuka lah, secara terang. Surah apa? Surah Al-Alaq, Surah Al-Baqarah, Surah Yasin, Surah Al-Hijr. Tuliskan jawapan betul atau salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan kaum Quraisy di Gua Hira. Betul atau salah? Abu Jahal orang yang kuat menentang dakwah Rasulullah. Betul atau salah? Umat Islam melakukan solat secara bersembunyi di Mekah. Betul atau salah? Sayyidina Umar Al-Khattab telah memeluk Islam. Betul atau salah? Rasulullah SAW menerangkan kerasulannya dan menjelaskan perbuatan manusia akan dikira dan diberikan pembalasan di akhirat. Betul atau salah? Kemudian soalan ketiga, soalan subjektif. Siapakah antara pembesar kaum Quraisy yang telah memeluk Islam? Nombor 2, di manakah Rasulullah SAW mengumpulkan kaum Quraisy? Di mana? Di bukit apa? Bukit Safa, Bukit Uhud. Okey. Kemudian tengok muka surat 41 yang sebelah tu, unit 4, tentangan
kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Tawaran istimewa orang Quraisy kepada Nabi Muhammad ialah apa? Tadi harta, pangkat, wanita. Tu tawaran-tawaran yang diberikan kepada Rasulullah. Bentuk seksaan yang dikenakan orang Quraisy, bentuk seksaan tadi, macam Bilal dijemur tengah panas, lalu dihempak batu besar. Tu contohnya. Nama pembesar yang menentang Nabi Muhammad, siapa nama pembesar? Bilal bin Rabah diseksa dengan apa? Dengan dijemur tengah panas dan dihempak batu besar padanya. Okey, seterusnya tengok muka surat 42. Tandakan right pada penyataan yang betul dan pada penyataan yang salah. Terdapat dua orang pembesar Quraisy yang menentang dakwah Nabi Muhammad. Betul atau salah? Anak-anak ialah serangga yang memakan surat pengisytiharan permulawan. Betul atau salah? Bilal bin Rabah dan keluarga Yasir mati akibat diseksa. Betul atau salah? Umar bin Al-Walid telah menggantikan Nabi Muhammad. Betul atau salah? Nabi Muhammad SAW ditawarkan perempuan, pangkat dan harta. Betul atau salah? Kemudian gariskan jawapan yang betul. Menyeru supaya beriman kepada Allah. Kepada siapa? Allah SWT, kepada sahabat. Seruan Nabi ni supaya beriman kepada siapa? Nombor 2, menghapuskan segala amalan menyembah apa? Rasul berhala. Nombor 3, menegah sebarang bentuk penindasan dan apa? Maksiat, permainan. Nombor 4, kegembiraan pembesar-pembesar Quraisy, pembesar Islam, mana satu, Quraisy ataupun Islam, terhadap Rasulullah SAW yang mengugut kedudukan mereka. Okey, baik. Seterusnya tengok soalan yang keempat, soalan subjektif. Tuliskan 3 ancaman kaum Quraisy terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Jadi murid-murid harap murid-murid dapat memahami segala apa yang diajar dan boleh buat semula ulang kaji ini. Okey, setakat di sini dulu untuk pembelajaran hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.